Kebatilan tidak ada tempat di atas muka bumi Allah, melainkan Allah Ta'ala berikan sekejap sahaja untuk tunjukkan, wahai umat Muhammad, kalau kebatilan memerintah dunia, maka inilah yang akan jadi. Dan yang paling batil dan tak benar sekali, kita mengatakan di akhir zaman Dajjal akan memerintah dunia. Ini paling tak tepat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia akan diutuskan seorang pemimpin yang mulia di akhir zaman. Sebagai petanda akhir zaman, kita ini membayangkan bahwasanya dia akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dan kemudiannya berlaku kiamat. Tetapi sebenarnya bukanlah sedemikian yang kita ini bayangkan. Dia memiliki suatu peradaban dan juga memiliki suatu tempoh yang ianya sempat untuk tertegaknya suatu peradaban. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sukalah pada hari ini untuk kita mengkongsi suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang peradaban-peradaban zaman daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah peradaban manusia itu lenyap daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala menjelang tertegaknya kiamat di akhir zaman. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sampai daripada Sayyiduna Hudzaifah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, hadis yang berbunyi, takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'aha idza sya'a an yarfa'aha. Berlakunya zaman kenabian pada kamu dalam tempoh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ianya ditarik, maka ianya akan dilenyapkan, akan ditarik. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'aha idza sya'allahu an yarfa'aha. Kemudiannya berlakunya zaman khilafah pada ajaran kenabian, dan ianya berlarutan, berpanjangan sehinggalah tempoh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ianya akan berlaku. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ianya ditarik, diangkat, dilenyapkan, maka ianya akan ditarik, akan diangkat. Thumma takunu mulkan 'adan fayakunu ma sya'allahu an yakuna thumma yarfa'aha idza sya'allahu an yarfa'aha. Kemudiannya berlakunya suatu zaman pemerintahan, pemimpin-pemimpin, kerajaan-kerajaan yang menggigit, yang kita gelarkan pada hari ini sebagai kuku besi. Kuku besi itu kita maksudkan dia sebagai zalim. Tapi ini menggigit. Menggigit ini bukan zalim, tapi memiliki agenda yang tersembunyi di sebaliknya. Bak kata orang Melayu, ada udang di sebalik batu. Dan sambung lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'aha idza sya'allahu an yarfa'aha. Kemudiannya berlakunya zaman kerajaan-kerajaan yang zalim, kata Rasulullah. Dan ianya berlarutan sehinggalah tempoh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ianya berlaku.
Dan sekiranya Allah Ta'ala berkehendak ianya diangkat, ditarik, maka ianya akan ditarik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Dan akhirnya, kemudiannya berlakunya zaman khilafah Islamiyah atas landasan ajaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis yang kita telah pun lafazkan, telah pun kita bacakan sebentar ini, memberikan suatu bayangan bahawasanya era kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 bahagian. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah berlakunya tiupan sangkakala, sebelum berlakunya tiupan sangkakala di akhir zaman, manusia melalui 5 fasa tempoh ataupun 5 era zaman kehidupan. Yang disebutkan oleh guru kami, ianya seperti mana suatu fasa tempoh yang bercantum, dan cantuman di antara satu sama yang lain itu dinamakan mafsalut tarikhi, iaitu sendi-sendi peralihan peradaban sejarah. Maka kita sekarang berhidup pada suatu zaman sendi di antara fasa tempoh yang keempat nak masuk kepada fasa tempoh yang terakhir. Yang kita punya tempoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke zaman sekarang telah pun mencecah lebih daripada 1400 tahun lamanya. Kita dengan Rasulullah tempoh 1400 tahun. Kalaulah umat Muhammad itu kekal selama 2000 tahun, memberi makna umat Muhammad ada lagi 600 tahun ke depan. 600 tahun ke depan itu bukannya tempoh yang singkat bagi kiraan manusia. Dia masih lagi tempoh yang sangat panjang. Dia masih lagi tempoh yang sempat untuk membina beberapa peradaban di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, Rasulullah memberikan suatu pembayang dan juga suatu bahagian di dalam tempoh peradaban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir zaman. Ianya terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, berlakunya zaman pemerintahan nubuwah, iaitu 63 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kota Madinah. Rasulullah memerintah kota Madinah selama lebih kurang 12 tahun ataupun 10 tahun dalam kebanyakan kajian sejarah dan juga peristiwa sirah. Setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berpindah pula era zaman peradaban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada peradaban yang kedua, yang disebutkan khilafatun ala minhajun nubuwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman khalifah Islamiyah yang berjalan di atas landasan kenabian di bawah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat, kalau kita lihat di dalam 5 zaman ini, dia ada beberapa lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ianya perlu kita ini titik beratkan untuk kita ini mengambil kefahaman dan membetulkan persepsi. Kita suka untuk cakap berkenaan dengan pembetulan persepsi kerana fitnah akhir zaman dan juga peristiwa di akhir zaman banyak manusia tersalah persepsinya ataupun tersalah anggapannya. Sebenarnya bukanlah ianya bahaya kerana kita ini tidak mengetahui apa yang akan berlaku, tetapi ianya bahaya apabila kalaulah tersalah persepsi, maka tersalah juga kita ini membuat persediaan. Kalau persediaannya adalah persediaan yang salah, dia adalah berdasarkan daripada persepsi berkenaan dengan akhir zaman dengan persepsi yang salah.
Dia sama juga dengan kalau kita ini sakit. Kalau kita ini tersalah menyebutkan simptom kepada doktor, doktor pun akan bagi ubat yang salah pada kita. Sama juga dengan kita ini memahami peristiwa akhir zaman. Kalau tersalah persepsi kita berkenaan dengan akhir zaman, maka tersalah juga persediaan kita untuk menghadapi akhir zaman. Dan kalau kita ini meninggal dunia dalam tempoh yang terdekat, mungkin kita tidak merasakan risau dan bimbang terhadap diri kita. Tetapi kita wajib bimbang kepada generasi yang akan kita wariskan ilmu ini. Mereka juga akan terkesan dengan ilmu yang sama macam kita dapat. Dan mereka akan ambil suatu pendirian yang salah apabila sampai sahaja pada waktunya. Astaghfirullahaladzim. Maka zaman yang kedua, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khilafatun ala minhajin nubuwah. Iaitu suatu khilafah Khulafa ar-Rashidin dalam manhaj kenabian. Diistilahkan dengan lafaz nubuwah di dalam hadis ini adalah suatu khilafah. Khilafah ini adalah perkara yang telah pun diwariskan, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Islam. Dan ianya kita ini telah pun ma'ruf berlaku era pemerintahan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian digantikan dengan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian setelah wafat Sayyidina Umar pada suatu pembunuhan, digantikan dengan Sayyidina Uthman ibnu Affan. Bila gugur sahaja Sayyidina Uthman dalam suatu pergolakan, pada waktu itu diganti pula khilafah Islamiyah, pemerintahannya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali mewariskan takhta khilafahnya setelah daripada kewafatannya gugur dalam medan peperangan Siffin pada ketika itu kepada anak andanya Sayyidina Hasan ibnu Ali yang memerintah Khulafa ar-Rashidin hanya selama 6 bulan sahaja sebelum meletakkan jawatan. Dan mereka semua di bawah satu kerajaan, di bawah satu peradaban, di bawah satu pemerintahan. Setiap satunya tidak membina kerajaan yang baru. Bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan juga anak andanya Sayyidina Hasan ibnu Ali, mereka berada pada manhaj yang sama dan juga berada pada era peradaban yang sama, bawah kerajaan khalifah Islamiyah yang sama. Hanya sahaja silih berganti pemimpinnya. Kemudian Rasulullah memberitahu berlakunya suatu peradaban umat Muhammad yang ketiga yang dikatakan mulkan 'adhan, iaitu kepimpinan yang menggigit, kerajaan-kerajaan yang menggigit, yang ianya suatu kerajaan yang pada mata kasar kita, bagi kita tidaklah mereka itu melakukan kezaliman. Tetapi Rasulullah memberikan suatu istilah, mereka adalah mulkan 'adhan, iaitu kerajaan-kerajaan yang menggigit. Maksud yang menggigit di sini membawakan kebaikan pada zahirnya, tetapi melindungi suatu agenda yang mereka kehendaki daripada pemerintahan mereka. Yang pertama berlakunya kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah jatuh pada ketika itu, digantikan setelahnya dengan kekuasaan Abbasiyah. Perlu kita ingat, Umayyah suatu kerajaan. Bila jatuh kerajaan Umayyah digantikan dengan Abbasiyah. Bukan pemimpin, tetapi kerajaan. Dalam kerajaan Umayyah ada ramai pemimpin-pemimpin. Salah seorangnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudiannya digantikan pula dengan kerajaan yang dinamakan kerajaan Abbasiyah. Dalam kerajaan Abbasiyah ini ada ramai pemimpin pula. Dan di antara di bawah kepimpinan kerajaan Abbasiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Bila jatuh saja kerajaan Abbasiyah,
diperangi, dilanggar, dihancurkan oleh tentera Mongol dan juga tentera Tatar pada waktu itu. Kerajaan tampuk kepimpinan dunia digantikan dengan era kepimpinan Uthmaniyah pada ketika itu. Dan di dalam kerajaan Uthmaniyah ada ramai pemimpin-pemimpin. Yang pertamanya Utsman Ghazi yang mengasaskan kerajaan tersebut daripada Turki. Yang keduanya adalah sultannya yang ketujuh. Dia bukan sultan yang pertama. Sultan yang ketujuh adalah sultan yang dinamakan Muhammad Al-Fatih, yang telah pun membukakan kota Konstantinopel di dalam maksud yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebanyakan ahli sejarah Islamiyah mereka itu berpendapat yang dimaksudkan oleh Rasulullah membukakan kota Konstantiniyah di akhir zaman bukannya Muhammad Al-Fatih, tetapi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntazar di akhir zaman. Banyak hadis mengatakan bahawasanya yang akan membukakan Konstantiniyah adalah seorang lelaki daripada Quraisy, bukan seorang lelaki daripada bangsa Turki. Bukan seorang lelaki berbangsa Turki. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang lelaki berbangsa Turki. Kalau siapa-siapa dapat tengok filem ataupun membaca berkenaan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, sebenarnya baginda struggle untuk mengatakan dialah yang membukakan kota Konstantinopel. Dan baginda merasakan takut kalaulah status itu tidak berlaku kepada dirinya. Usahalah dia itu membawa bala tentera. Memang benar mereka itu penuh keimanan dan ketakwaan, kerana zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kegemilangan, tapi dengan maksud untuk mengatakan akulah yang buka Konstantinopel. Sedangkan Konstantiniyah itu dibuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehendak manusia. Ada orang kata, Ustaz, kalau akhir zaman bukan lagi namanya Konstantiniyah. Benar. Rasulullah sebutkan hadis ini berkenaan tempat, bukannya berkenaan nama tempat tersebut. Kalau di akhir zaman dah bertukar nama tempat itu pun, itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut nama tempat berkesesuaian dengan namanya di zaman Rasulullah. Konstantiniyah itu adalah nama yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila sampai sahaja di akhir zaman dah tak nama Konstantiniyah, tetap itu juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Rasulullah memaksudkan dengan bumi Hijaz. Bumi Hijaz sekarang ini dah namanya Arab Saudi. Dah bukan lagi bumi Hijaz. Kita tak panggil lah kalau kita ini beli tiket untuk terbang ke tempat itu, kita tak panggil lagi, saya nak pergi bumi Hijaz sekarang ni. Tak ada. Kita akan kata, kita nak terbang ke Arab Saudi. Subhanallah. Betul tak? Mana ada orang kata, saya nak berangkat pergi ke Hijaz ni, nak menunaikan umrah. Tak ada. Saya nak pergi Saudi sekarang ni. Betul tak? Tapi tetap juga hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan akhir zaman menyebutkan tempat itu bumi Hijaz. Rasulullah menyebutkan nama tempat, yang dimaksudkan tempat bukan namanya. Kalaulah namanya dah bertukar dengan pertukaran iaitu nama-nama yang lain sekalipun, tetap itu juga tempatnya. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ahadha Taibah?" Kata Rasulullah, "Na'am." Wahai Rasulullah SAW, adakah tempat ini namanya Taibah? Rasulullah mengatakan betul. Sedangkan Taibah dah bertukar kepada Madinah pada waktu itu. Rasul tak kata, bukan, ini Madinah. Sebab Rasulullah faham maksud orang itu. Orang itu nak katakan tempat ini Taibah ke? Maksudnya, adakah tempat ini tempat itu? Rasulullah memberi beritahu, betul, tempat ini adalah itu. Bukannya tempat ini namanya apa. Kalaulah lelaki itu mengatakan adakah nama tempat ini Taibah, barulah Rasulullah jawab, tidak, nama tempat ini Madinatul Munawwarah. Tapi
Lelaki itu berkata, adakah tempat ini yang dimaksudkan Taibah? Memberitahu, adakah tempat ini adalah yang dimaksudkan? Lalu Rasulullah mengatakan, benar, inilah tempat yang dimaksudkan. Jadi, bila disebutkan pembukaan Konstantinia, jangan kita ini mengatakan, betul ke hadis ini? Mana ada Konstantinia di akhir zaman? Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman itu tempat tersebut, bukan namanya. Adapun namanya silih berganti, boleh jadi bertukar-tukar namanya. Dekat Malaysia pun dulu namanya Batang Berjuntai, sekarang Bestari Jaya. Dekat signboard pun tulis Bestari Jaya dalam kurungan Batang Berjuntai. Betul tak? Sepatutnya Batang Berjuntai itu yang besar, dalam kurungan Bestari Jaya. Kan dah tukar nama. Subhanallah. Dekat Malaysia pun dulu tempat sebahagian namanya Dengkel, sekarang dah jadi Putrajaya. Betul tak? Dulu Putrajaya tu Dengkel. Putrajaya KLIA Sepang. Itu Dengkel tu dulu. Dah namanya mendengkelkan, tukar jadi Putrajaya. Subhanallah. Jadi kalaulah kita ini, contohlah kita ini hidup pada zaman Putrajaya belum ada, maka kita sebutkan akan berlaku di Dengkel sekian. Contoh kita ini ahli nujum. Lalu orang pun akan merujuk kepada tempat tersebut, bukan merujuk kepada nama tempat tersebut. Walaupun nama itu dah berubah. Subhanallah. Malaysia ini pun dulunya adalah namanya Tanah Melayu, bukan Malaysia. Dulu Thailand itu terbahagi dua. Satunya Siam, satunya namanya Bumi Thai. Bumi Thai dengan Siam berbeza. Siam itu orangnya Islam, Thailand itu orangnya Buddha. Sebab itulah bila mereka disatukan, Siam dan juga Thai disatukan, maka jadi Thailand berlaku peperangan. Astaghfirullahalazim. Kerana apa? Sebenarnya bumi itu adalah dua bumi, dua negara yang berbeza. Yang kita kata orang Siam tu orang Islam, dia cakap bahasa Kelantan, bahasa Melayu. Sampai ke Songkla sana tu. Bila tanah itu dikatakan Thailand, mereka terpaksa belajar bahasa Thailand lah. Maka itu yang disebutkan berkenaan dengan geografi dan juga sejarah tempatan. Bila Rasulullah mengatakan la tuftahanna Konstantiniyah, akan dibukakan kota Konstantinopel, maksudnya bukan dikatakan dibukakan sebuah negara yang bernama Konstantinopel, tapi tempat itu akan dibukakan dengan kebenaran, dengan kemenangan. Kata Rasulullah, fala ni'mal amiru amiruha. Kalau kita dengar lafaz Nabi ni sangat terperinci. Kata Rasulullah, ni'mal amiru amiruha. Rasulullah tak kata fala khairu amiru amiruha. Rasulullah mengatakan nikmat seorang pemimpin adalah pemimpinnya. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan ni'mal amir, maksudnya pemimpin yang sangat lembut adalah pemimpinnya. Dan tentera yang sangat lembut dan belas kasihan adalah tenteranya. Kalau kita lihat dalam sejarah pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, adakah mereka lembut ataupun mereka memaksa? Semua orang boleh jawab. Sebab kita bukannya nak tukar fakta, tapi kita nak membetulkan persepsi yang telah pun diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dalil itu dalil yang palsu, kita marah. Ada orang kata ini dalil ni palsu, tak betul. Tapi sebenarnya lebih parah kalau kita faham hadis Rasulullah dengan persepsi yang salah. Ini lebih parah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman era yang ketiga itu adalah Mulkan 'Aud. Mulkan 'Aud itu berlaku di dalam 3 buah kerajaan yang silih berganti bangkit dan jatuhnya. Yang pertama kerajaan Umayyah, yang kedua kerajaan Abbasiyah,
yang ketiga kerajaan Uthmaniyah. Dan hanya 3 kerajaan ini yang berkuasa, bukan bermakna 3 kerajaan ini yang wujud, tapi mereka juga ditentang oleh kerajaan Islamiyah yang lain yang tak dapat berkuasa pada ketika itu. Pada tamadun Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah juga ditentang oleh kerajaan Fatimiyah dan kerajaan Madaniyah. Semuanya kerajaan Islamiyah, semua kerajaan itu kerajaan Islam, dipimpin oleh orang-orang Islam. Dan pernah berperang sesama sendiri juga pada ketika itu, merebutkan kekuasaan. Astaghfirullahalazim. Jadi apa maksud ini? Apakah pembayang ini? Pembayang ini memberikan makna yang memimpin itu ada agenda tersendiri. Mungkin nak mengatakan dia berkuasa, mungkin nak membulat harta, tetapi dalam wajah yang baik. Bila mereka dapat memimpin, mereka memimpin dengan pemimpinan yang baik. Kerana apa mereka memimpin dalam pemimpinan yang baik? Kerana mereka itu ditegur oleh cendekiawan dan para ulama Islam yang mu'tabar dan juga yang sangat hebat pada ketika itu. Dulu para ulama naik di atas mimbar tegur kerajaan Abbasiyah. Para ulama naik atas mimbar tegur kerajaan Utsmaniyah. Para ulama naik atas mimbar tegur kerajaan Abbasiyah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz oleh kerana alirannya tak sealiran dengan kerajaan Umayyah, dalam 2 tahun saja dilucutkan jawatannya. Dilucutkan jawatannya kerana apa? Kerajaan yang disebutkan kerajaan Abbasiyah adalah kerajaan yang membenarkan suatu penentangan di antara Khawarij dan Rawafid. Tetapi bila memerintah saja kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, Sultan yang disebutkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, menyetupadukan di antara Khawarij dan Rawafid. Maka hilang agenda kerajaan Umayyah. 2 tahun saja lucut jawatan. Kalaulah kerajaan Umayyah sealiran dengan apa yang dibawakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nescaya puluhan tahun memerintah, bukan sekejap. Dan sistem khilafah, bahawa seseorang khalifah itu dia memimpin sampai wafat. Sampai dia wafat barulah digantikan dengan kesultanan yang lain. Tapi yang kita anehnya, kerana sebab apa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah 2 tahun? Dilucutkan jawatan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang dikatakan mulkan 'adh ataupun mulkil 'adud. Kemudiannya bangkit pula peradaban Islam yang keempat yang dinamakan mulkan jabariyatan. Mulkan jabariyatan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa umat Muhammad tidak ada apa-apa kerajaan dan kepimpinan yang memimpin mereka orang-orang yang zalim dan kafir. Astaghfirullah. Adapun orang Islam berubah kepada yang disebutkan Ghutha'iyah. Ghutha'iyah ini adalah umat Muhammad menjadi buih-buih. Yaitu umat Muhammad bertukar menjadi yang terpimpin berbanding yang memimpin sebelumnya. Cuba kita lihat lafaz Rasulullah SAW. Yang pertama, khilafah ala minhajin nubuwah. Lafaznya apa? Khilafah. Kemudian mulkan 'adh, bukan khilafah lagi. Maksudnya dia adalah kerajaan yang bukan lagi dah diwarisi daripada Rasulullah SAW, dan mereka tak ikut pun manhaj Nabi Muhammad SAW, melainkan membawakan nama Islam. Kemudiannya mulkan jabariyatan, kata Rasulullah, yaitu yang disebutkan sebagai kepimpinan yang zalim. Jabariyah ini yang samsing, yang gangster. Dunia sekarang tengah dipimpin oleh gangster-gangster dan mafia-mafia sebenarnya. Cuma dalam bentuk yang terhormat. Kita zaman sekarang ini marah dengan skamer, tapi kita sebenarnya tak tahu kita sedang bermuamalah dengan skamer terhormat. Betul? Ini sebenarnya benar.
Kerana apa? Perkara ini di zaman sekarang dia sama seperti mana judi. Ada yang ianya judi yang haram, ada judi yang halal kalau berlesen. Sama juga dengan skamer. Kalau skamer berlesen, maka dia terhormat. Kita kena melabur. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang semua perkara yang haram diadakan lesen. Lesen perjudian, lesen pelacuran, lesen pembunuhan. Habis orang nak bunuh kena ada lesen. Zaman sekarang. Lesen sila hari bulan, kalau orang tu mencuri ada lesen mencuri pun boleh mencuri, insya-Allah. Benda ni memanglah tak dikatakan sebagai benda yang rasmi. Kadang-kadang secara tak langsung dia berlaku sedemikian. Kita bukan katakan dia mesti ada lesen, tak. Tapi pada pandangan mata dan pendengaran manusia ini, seolah-olah dia tu dibenarkan. Walaupun dia mencuri, tak apa, dia ada autoriti. Walaupun dia tu merompak, tak apa, dia ada autoriti. Ini yang berlaku di zaman sekarang. Ini yang dimaksudkan mulkan jabariyatan, yaitu suatu kepimpinan yang zalim, yang membenarkan kezaliman dan juga melenyapkan kebenaran. Astaghfirullahalazim. Dan sangat sedih, sebahagian mereka itu adalah orang-orang Islam yang memimpin. Kalau negara Islam, orang Islam yang memimpin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada zamannya, zaman sekarang ini. Maka yang kita baca dalam peradaban Islam dan juga ketamadunan Islam, kita gelarkan dia ketamadunan Islam. Rasulullah mengatakan bukan tamadun. Dia adalah zaman umat Islam yang memusuhi khilafah. Mereka menunjukkan konon-kononnya mereka juga boleh memimpin dunia. Maka mereka itu buatlah kerajaan-kerajaan dan juga buatlah satu peradaban demi peradaban. Dan alhamdulillah, kerana ada para ulama dan cendekiawan pada waktu itu menegur kerajaan Abbasiyah, menegur kerajaan Uthmaniyah, menegur kerajaan Umayyah, maka kerajaan pada waktu itu bertindak dalam bentuk yang benar dan juga bertindak kepimpinannya dalam bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat mereka itu ada panel syariah pada zamannya. Bila sampai kepada zaman Jabarut, siapa para ulama yang berani tegur kerajaan Jabarut ini di dalam dunia? Siapa yang berani tegur di zaman sekarang? Kalau dulu para ulama menegur kerajaan dunia, sekarang ini kita nak tegur kerajaan Malaysia pun takut. Jangan kerajaan dunia. Betul tu. Asyik baik tak nampak kamera. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita buat di zaman sekarang hanyalah berdoa, mudahan Allah Subhanahu wa taala mengislahkan kita punya auliaul umur, pemimpin-pemimpin umat Muhammad, dan juga semua ahli-ahli kabinet dan juga semua daripada orang yang menyokong dan juga membangkangnya. Ya Allah, islahkan negara kami, ya Allah. Ini doa kami. Kami adalah golongan yang lemah di zaman sekarang, golongan yang tak mampu melakukan apa-apa. Kami tidak memiliki kekuatan, ya Allah. Apa yang kami lakukan pada hari ini adalah pada had yang paling rendah. Tapi kami minta, wahai Tuhan, terimalah usaha daripada kami walaupun dia adalah had yang paling rendah daripada kami. Haddul adna. Kita ini berusaha pada had yang paling rendah. Maksudnya had yang paling tak ada apa-apa sebenarnya. Apa yang kamu buat hanya berdoa. Nak buat apa-apa tak ada. Kita tak ada memegang politik, tak pegang ekonomi, kita tak berautoriti. Kalau di zaman khilafah Islamiyah, di zaman dahulu, yang disebutkan para ulama pada ketika itu, mereka itu memiliki sokongan yang sangat hebat. Sampaikan kalaulah para pemimpin mereka membelakangi para ulama, hilang sokongan mereka. Sayyidina Abdul Qadir Jailani, kalaulah dia itu mengadakan satu kelas ataupun suatu perjumpaan yang hadir di hadapannya manusia daripada seluruh bumi Syam, seluruh bumi Hijaz, dan datang daripada jauh dan dekat,
kalau biasa-biasa pun ramai mereka 50,000 orang. Sama macam Billie Eilish. Itu biasa-biasa. Yang luar biasanya jutaan manusia akan datang di hadapannya menuntut ilmu di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan kalaulah kerajaan Abbasiyah pada ketika itu menyisihkan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengutuknya, maka hilang sokongan, habis. Sebab itulah pada waktu itu mereka punya kata-kata sangat berautoriti. Kerana apa? Para ulama dijadikan panutan. Kalau kita nak zaman itu berulang kembali, kita ramai-ramai sokong para ulama. Supaya para ulama memiliki pengaruh besar. Kalau ahli politik tentang mereka, mereka hilang sokongan. Berlaku ke zaman sekarang? Tak berlaku. Perhimpunan politik lebih ramai daripada yang dekat surau. Dekat surau kalau panggil tahlil ke, kalau panggil doa selamat ke, kalau panggil ceramah sekalipun, duduknya masih boleh penjarakan sosial. Betul tak? Sekarang ni dah boleh rapat-rapat, tapi kenapa renggang-renggang? Pasal ruangnya sangat luas. Ruangnya sangat luas. Yang depan ni tak tahu siapa yang duduk ni. Mudahan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berpusu-pusu dan berasak-asak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan kita ini berada pada zaman tersebut. Zaman kalaulah ahli agama buka mata, mudah saja kita ini dijentik keluar daripada negara. Bukan kata kita disepak, tak. Tak perlu sepak. Kita ni kerdil, dijentik pun dah boleh. Macam kita ni jatuh, suatu debu jatuh dekat bahu mereka, mereka pun kata shiz. Begitu. Tak ada apa-apanya kita ini adalah buih-buih di lautan. Astaghfirullahalazim. Maka kita berada pada zamannya. Dan kita akan bertukar kepada suatu peradaban baru. Dan peradaban ini yang dinanti-nantikan oleh kita semua orang-orang yang benar. Dan sebenarnya perkara ini disensasikan oleh sesetengah pihak. Sama ada untuk perniagaan busur panah mereka dan pedang-pedang mereka, ataupun sama ada untuk melakukan kelas-kelas seni pertahan bela diri mereka, ataupun untuk melakukan mereka punya majlis usrah dan juga majlis-majlis seperti mana majlis keraian dan juga majlis bai'ah mereka, ataupun mereka ini untuk membanyakkan pengaruh mereka dan mengatakan mereka lah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Dan perkara ini disensasikan, digembar-gemburkan dan juga disalah anggap oleh umat Muhammad SAW, terutama kita di akhir zaman, dan kita ini berada penghujung di akhir zaman. Kemudiannya kata Rasulullah SAW, akan berlakunya khilafatun ala minhajin nubuwah, yang akhir sekali akan berlaku peradaban umat Muhammad, yaitu khilafah Islamiyah dalam landasan kenabian, dengan suatu manhaj didikan kenabian di akhir zaman. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam sebuah hadis, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, peradaban terakhir sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tertegaknya hari kiamat adalah suatu era khilafah Islamiyah dalam manhaj kenabian, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Para sahabat mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, zaman apakah itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, innallaha ba'atha fihim al-mahdi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan pada diri mereka, di kalangan mereka, seorang lelaki yang disebutkan Al-Mahdi. Yamla'ul ardan qistan wa adala kama mala'al jawra wa zulma. Dia peradabannya, memimpin pada waktu itu, memenuhi dunia dengan kebijaksanaan dan juga keadilan seperti mana dunia sebelumnya dipenuhi. Sebelumnya zaman kita ini dipenuhi
dengan kegelapan dan juga kezaliman. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada sudut peradaban dunia, peradaban terakhir tak ada lagi dah lepas tu adalah khilafah Islamiyah, memberi makna dunia ini endingnya adalah happy ending. Tapi manusia memberikan suatu persepsi seolah-olah bila sampai di akhir zaman, hilang keimanan, hilang ketakwaan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 ini sahaja disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam era peradaban umat Muhammad keseluruhannya. Dalam 5 ini, tak kita dengar pun era peradaban Dajjal. Dalam 5 ini, tak kita dengar pun satu daripada Rasulullah mengatakan era peradaban Ya'juj dan Ma'juj. Dalam 5 ini, tak ada satu pun Rasulullah mengatakan era peradaban suatu zaman yang membawa kepada kekufuran. Perlu kita ingat, dunia ini Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makna Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan banyak daripada kebenaran dan juga keamanan akan memerintah di dalam dunia. Tapi kita ini memberikan persepsi seolah-olah dunia ni milik orang-orang kafir. Salah. Kalau dunia milik orang kafir, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan iblis jadi khalifah atas muka bumi? Jadikan Nabi Adam khalifah? Nabi Adam lawannya iblis. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi Allah? Bukannya iblis. Maksudnya, bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang beriman dan dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Bukannya bumi ini adalah kepimpinan orang-orang kafir. Ada daripada persepsi umat Muhammad mengatakan bahawasanya dunia ini milik orang-orang kafir. Ini salah. Kerana apa? Nak diikutkan 5 peradaban tadi, 3 daripadanya adalah peradaban Islamiyah yang sangat benar. Satu daripadanya adalah peradaban kerajaan-kerajaan yang membawakan nama Islam walaupun ada agenda mereka itu dipimpin oleh para ulama yang benar. Maksudnya 4 daripada peradaban ini adalah peradaban yang sangat-sangat memiliki suatu kegemilangan. Hanya satu sahaja namanya Jabariyah. Maksudnya yang mendominasi peradaban Islam, kebenaran ke kebatilan? Kebenaran. Tapi kenapa kita ini memberikan andaian seolah-olah dunia ini penuh kebatilan? Kita katakan dunia tipu-tipu. Betul kan? Dunia tipu-tipu. Sekaranglah tipu-tipu. Nanti insya-Allah benar-benar. Maksudnya, kebatilan tidak ada tempat di atas muka bumi Allah, melainkan Allah Ta'ala berikan sekejap sahaja. Itu pun fungsinya untuk tunjukkan, wahai umat Muhammad, kalau kebatilan memerintah dunia, maka inilah yang akan jadi. Itu sahaja. Selepas ini akan digantikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan yang paling batil dan tak benar sekali, kita mengatakan di akhir zaman Dajjal akan memerintah dunia. Ini paling tak tepat. Rasulullah tidak mengatakan Dajjal akan memerintah dunia. Tapi Rasulullah mengatakan Dajjal akan melakukan kefasadan, kesesatan di atas muka bumi. Tidak membentuk sebuah kerajaan pun di akhir zaman Dajjal, tetapi dia membentuk pengaruh yang sangat besar. Rasanya kita telah pun menceritakan perkara itu di sini. Dan kalau kita ulang mungkin akan bawa 2 jam akan datang lagi. Jadi cukup sekadar di sini saja untuk kita membetulkan persepsi bahawasanya era peradaban Islam yang mendominasi kehidupan umat Muhammad dari sudut kepimpinan adalah kebenaran, dan benar-benarlah benar firman Allah Subhanahu wa taala, annal arda yarithuha ibaduna salihin, bahawasanya bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba kami yang salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bumi tidak diwariskan kepada orang-orang kafir. Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis,
Ad-dunya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, huffatul jannati bimakarihi wa huffatun nari bisyahawati. Dilingkungi syurga itu dengan syahwat-syahwatnya, dan dilingkungi neraka itu dengan keenakan-keenakannya. Itu adalah bergantung kepada hawa nafsu, tak terkait dengan peradaban. Sama juga yang kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kuffar. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, dan dia adalah syurga bagi orang-orang kafir. Dan ini juga bukan Rasulullah memberitahu tentang peradaban manusia, tapi Rasulullah memberitahu tentang bagaimana umat Muhammad menjaga hawa nafsunya seperti mana di penjara. Bila dikatakan dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, maksudnya bukan orang yang beriman tidak memimpin. Bukan Allah Ta'ala tak bagi orang-orang yang beriman itu memimpin. Bukan Allah Ta'ala tak bagi orang beriman itu jadi kaya. Tidak. Tetapi dunia ini adalah medan ujian untuk kita ini melunturkan dan menundukkan hawa nafsu kita sementara di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan kita inilah tuan kepada dunia ini yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatkan darajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita digolongkan dalam kelompok umat Muhammad yang telah ditentukan perisainya dan ditentukan bentengnya daripada fitnah di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua daripada fitnah di akhir zaman, terutama sekali fitnah yang besar di akhir zaman, yaitu fitnatud Dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, terlanjur tutur kata ataupun terkasar bahasa. Minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.